Oi. Apa dia pun mobil dia. Ada orang tepuk aku. Benar tepuk dia. Dia kira belakang sekali. Dia paling belakang, benar tepuk dia. Jam. Benar tepuk dia. So bila start benar tepuk dia, aku tak banyak betul yang tepuk. Sumpah demi Allah benar tepuk. Dia tepuk aku kali bukan siapa. Damn. Alright, Assalamualaikum. Hello, hai. Anda bersama saya lagi, Aiman Hafiz, dalam slot kita yang paling baru, Mai Nak Cerita. Okey, hari ni kita ada tetamu istimewa sikit. Siapa pernah tengok review makanan hak dulu mereka buat dalam kereta, lepas tu lama-lama upgrade restoran pergi terus. Ni bukan abang aku lah. Tetamu istimewa kita hari ni, Abu Mamu, Abu Laparpo, Abu Nina Bobo. Semua ada. Semua. Assalamualaikum semua. Udah. Ya, terima kasih kepada yang motor bising. Pada yang okey, audio motor okey ah? Tak apa, boleh ya? Tu kira background. Kepada yang kenal saya, terima kasih. Kepada yang tidak kenal saya, tak apa, sebab saya pun tak kenal anda. Jadi itulah saya daripada Laparpo Channel Production. Oh, ada production belakang. Yes. Okey. Macam kita tahu lah, Abu ni dia buat macam-macam. Tapi yang paling kami berminat nak panggil dia mai sini, dia ada buat satu slot Nina Bobo. Nina Bobo tu kalau kat Indo depa bagi hantu betul. Lagu Nina Bobo. Depa ni pasal konsep seram kat lebih kurang kami, tapi kami tak pergi cari hantu. Depa pergi cari hantu. Nampak hantu cari yang bau. Hantu cari kami tu dia. Kita nak tanyalah. Macam mana terfikir nak buat slot ni? Okey, panjang, cerita dah panjang. Tak apa. Panjang Kopi tak ada, kopi dah boleh. Boleh sembang panjang sikit. Dia asal macam apa nama Aiman kata tadi, Laparpo kita mula dengan makan. Betul. So bila sampai satu masa kita cuba nak expand benda tu lah, ada segmen-segmen yang lain. Kembang. Kita tak mau lah orang terlampau brand benda tu sebagai makanan kan. So sekejap. Kopi tak ada, yang ada mineral. Mineral saja. Boleh. Ni cameraman masuk dalam frame ni, first time ni. Shooting cameraman masuk dalam frame bagi prop. Okey. Apa nama, so atas sebab tu saya terfikir tentang paranormal punya segmen ni lah. Dulu sebelum ni pun saya dah buat masa dulu study dulu. Memang minat. Tapi time tu tak ada Facebook lagi. Time tu 2008 2009, Facebook pun tak macam sekarang, YouTube pun tak macam sekarang kan. Time tu dah mulai explore dengan kamera time zaman tu 360 punya style dia punya apa ni, putih je jadi serba tupah punya. Orang kita panggil 3GP. Yes. So minat tu simpan lama, dah buat, dah stop lama. Kemudian bila kita dah ada channel sendiri, dah ada peluang, ada ruang, kita cubalah buat. Jadi teringin nak buat balik. Teringin nak buat balik, kita cuba buat balik. So itulah dia punya sebab yang dia buat lah. Memang idea sendiri je. Time pitch kat member apa semua, mereka setuju kan, mereka tahan gila. Mereka terkena setuju sebab mereka semua staff saya. Nampak? Kuasa veto dalam situ. Setuju tak setuju, mereka kena setuju. Ya. Ingat lagi tempat pertama yang pergi Serbu? Tempat pertama kami pergi di Bukit Salbiah. Bukit Salbiah. Kita cari yang dekat dulu masa tu. Untuk episod 1 ni Nina Bobo, kita pergi 3 tempat. Bukit Salbiah, Balik Pulau punya jalan tu, dan juga Istana Tunku Kudin pergi juga. 3 tempat kita pergi untuk satu episod. Kira masa pergi yang first tu ada jumpa apa? Tak ada apa. Langsung tak ada apa. Cuma rasa sikit-sikit lah. Tapi tempat tu semua tak heavy. Tahu lah Bukit Salbiah lah ni. Lampu apa semua. Dah jam Bukit Salbiah pun. Kereta banyak, motor banyak. Balik Pulau pun kurang lah. Tambah Istana Tunku Kudin, jenuh nak cari angle, nak bagi seram. Belakang tu lah ni kan flat marine kan. Istana Tunku Kudin tu kan bangunan dia sikit je. Dia tinggal dah hancur. River belakang nampak semua. Nampak belakang jenuh cari angle. So episode 1 tu kan tu lah, trial. Yes. Kira tempat hak paling seram biasa pergi? Paling seram kalau tanya dalam so far kira kita dah buat dalam 12 atau 13 episod. Yang paling seram untuk personal saya lah. Untuk audience mungkin lain. Untuk saya adalah di Rumah Mayat Sungai Petani.
Itu yang paling heavy. Rumah mayat lama Sungai Petani yang benda tu saya sampai 1 minggu masih lagi meninggalkan kesan pada saya. 1 minggu 2 minggu lepas balik tu. Tak, soalan ni awak pergi rumah mayat. Dia ni pergi basketball belakang ni pula. Boy pergi pukul dia. Tak apa. Okey. Siapa bagi idea nak pergi rumah mayat? Sebenarnya malam tu kami baru habis syuting dengan Azwan Ali. Okey. Azwan Ali, kalau tengok. So malam tu memang kami plan sebab kami ada di Kedah. So kami nak shoot satu episod Nina Bobo. Kami nak tempat pertama kami pergi adalah di Istana Raja Bersiung di Baling. Bukan Baling. Dia dekat Sungai Petani lah siap. Istana ada kat situ lah. Istana ada kat situ. Istana Raja Bersiung. Kami dah sampai Istana Raja Bersiung tapi tak boleh masuk sebab dia punya lalang lebih tinggi daripada kita. Pula. So dalam tu kami dapat information banyak ular kapak. Tu yang takut. Takut. Lepas tu pukul 1 pagi lebih lah. So cari ada satu tempat rumah mayat lama Hospital Sungai Petani. Rumah mayat lama. Rumah mayat Hospital lama Sungai Petani. Orang tak guna lah tu. Ditinggalkan rasa lebih 10 tahun. Okey. Itu tempat yang paling heavy lah untuk personal saya lah. Habis cerita apa jadi? Okay, bila kita sampai di rumah mayat tu, rumah mayat tu dan hospital dia terpisah dalam asing. Okay. Hospital tu rasanya masih digunakan, cuma rumah mayat tu tak digunakan. Dia dekat dengan Jalan Besar. Bila kami sampai, first impression kami macam okey lah dia dekat Jalan Besar. Tapi kereta dah tak ada. Dia fikir tak serang Dia fikir tak serang 2:30 pagi. Tapi bila kami start masuk, dia punya, bila kita pergi tempat-tempat macam ni lah, berdasar pengalaman saya lah Nina Bobo, saya pergi ke tempat-tempat yang dikatakan angker seram ni, dia akan ada satu energi lah, macam aura tau. Energi dan aura ni susah kita nak cakap dari segi verbal, saya nak explain susah. Macam dia rasa berat. Dia rasa berat. Kemudian satu, kalau macam saya lah, macam tempat tu memang ada yang dia rasa macam sini bulu roma kat sini, dia nanti pacok macam tak bagi jam tak bagi jam lah. Tapi bila kita sampai di rumah mayat Sungai Petani tu, masuk hampir ke pintu depan masuk dia pacok bulu roma ni bukan saja di sini, satu badan naik tegang. Baru tak masuk lagi. Depan pintu dia tegang kau punya rasa. Bukan saya seorang dia, 5 orang kami rasa benda yang sama. Rasa yang ni berat rasa ni. Pukul 3 pagi malam Jumaat bulan. So benda-benda tu dia main dia kacau emosi kan. So bila kita dah masuk, gangguan first yang saya ingat tu, bila kru kami ni 5 orang, so ada cameraman, audio dengan lighting. Saya duduk di tengah. Itu yang paling selamat. Saya duduk di tengah. Dia pandai. Depan diri. Saya duduk paling tengah. Nombor 1, nombor 2, saya nombor 3, kemudian nombor 4, nombor 5. Kami jalan macam tu. Kami nak masuk ke satu bilik tempat mandi mayat. Okay, bilik tu tempat mandi mayat. Gelap. Ada cahaya daripada luar, cahaya lampu jalan ni daripada luar saja yang masuk ni, dan cahaya lighting kami lah. Selain daripada tu gelap. Kami baru nak langkah kaki masuk dalam bilik mandi mayat tu, dia ada satu bau yang sangat busuk gila bau tu. Kata-kata bangkai dengan bau tu, mana busuk lagi? Busuk lagi bau tu. Bau tu aku tak tahu bau tu bau mayat ke bau apa. Bau busuk gila je bau tu. Bau tu macam ada dalam lubang hidung je bau tu. Dua-dua hidung ada bau. Dia macam orang letak bangkai dalam lubang hidung hang macam tu. Bau dekat bau. Bau dekat. Bila start bau tu, yang tu start gangguan pada malam tu. Start bau. Kalau siapa yang tengok video Nina Bobo episode rumah mayat tu, kami punya kru seorang Bon nama dia di belakang. Oi. Apa dia Bon? Mau pergi dia. Ada orang tepuk aku. Benda tepuk dia. Dia kira belakang sekali. Dia paling belakang. Benda tepuk dia. Jam. Benda tepuk dia. So bila start benda tepuk dia, aku tak banyak betul yang tepuk. Sumpah demi Allah benda tepuk dia tepuk aku kali bukan siapa. Time kami duk bincang, kami tak masuk lagi ni, kami patah balik di ruang tengah tu, duk bincang siapa yang tepuk ni. So di situ ada satu tingkap tu. Tingkap tu tinggi daripada kita. Tingkap tu macam ni. Ruang tingkap cermin tu saya tak ada ruang tingkap. So depa semua ni menghadap saya. Saya duduk sembang-sembang, saya tertengok tingkap tu. Di tingkap tu satu pasang mata. Mata tu tengah tengok apa yang kami sembang. Nampak mata, muka tak nampak. Muka tak nampak, tapi nampak je bentuk mata seperti mata merah 2 biji. Mata tu betul-betul macam duk tengok kita sembang. Macam mata orang. Dia tak mata dia tirus, mata dia panjang macam tu. Merah. Mata tu tengok tu. Bila aku tengok mata tu, mata pula. Bila aku tengok aku macam tu, reaction aku macam tu, mata tu lari tau. Orang tu macam lari macam.
Memang real. Yang tu mata yang aku nampak tu memang real. Tapi footage tak dapat benda tu. Memang sangat real. Bila jadi macam tu, so gangguan first dia busuk. Yang kedua dia ditepuk. Dia bukan hembus ke apa, dia memang rasa orang tepuk macam tu. Orang tepuk tu. Dan yang tiga mata tu bila tengok itu kami lari keluar. Baca macam-macam baca ayat kursi, doa makan semua keluar baca. Kita nak pergi tengok di belakang tu. Masuk juga. Nak pergi tengok di tempat mata tu kan. Dia sebab dia di luar bangunan tu kan. Bila nak pergi tengok tu, tiba-tiba entah dari mana tuan-tuan dan puan-puan. Kita dalam segmen Misteri Nusantara. Entah dari mana ada 6-7 ekor anjing mai ke arah kami daripada luar. Itu lagi risau. Anjing tu tiba-tiba nak main attack kami. Aku tak tahu anjing ni main daripada mana. Banyak 5 ekor. Kami nak jalan pergi ke tempat belakang tu. Anjing lah. Anjing kita lagi rapalah daripada hantu. Hantu dia tak boleh gigit kan. Anjing dia main tokok nak kena sama sebenarnya. Anjing tu dah sampai dalam 80 meter 70 meter depan kami. Anjing tu stop semua. Wow. Kami berstop. Kami tak menyalak dekat dia lah. Aku nak tanya. Anjing tu tengok kami tengok anjing tu, kita jatuh cinta. Tak. Anjing tu tengok kami, dia stop. Lepas tu dia patah balik. Patah balik semua. Dia 6 ekor patah balik. Tak apa, kami jalan pergi tengok belakang tu, tak ada apa. Tak ada apa tempat yang mata tu lari kan. Tak nampak apa dah lah. Tak ada apa dah. Itu antara yang terjadi sebenarnya banyak lagi terjadi. Nak cerita panjang, boleh tengok sendiri video tu lah. Lepas tu ada lagi lah. Kata nanti kita bowling boleh tengok balik video Nina Bobo tu. Link kat bawah. Try klik support, tengok bagi habis lah. Lepas tu komen apa yang dia nampak. Kami pun nak tengok juga. Itu episod yang paling saya suka dan saya rasa paling heavy lah. Paling heavy untuk saya lah. Experience peribadi lah. Sehingga benda tu ganggu selepas balik dia kacau lah. Balik banyak kali bila kami mimpi Nina Bobo ni balik akan diganggu. Antara kan balik tu kena kacau tu kan. Yang paling tak boleh lupa lah, yang balik-balik rumah kot dia tunggu depan pintu macam tu lah. Tak nampak lah. Penampakan di balik rumah memang tak ada. Dia rasa lah. Dia ada satu gangguan bila kami pergi di rumah Tok Wun. Rumah Tok Wun ni seorang bomoh Siam. Okey, bomoh Siam. Rumah dia di kawasan Lampam, Kedah. Masa tu kami joint venture dengan PNU. K-On. Okey, PNU. K-On ya. Bila kami pergi di rumah tu, dengan K-On, gangguan di situ bunyi-bunyi biasalah. Okey, bila gangguan yang heavy tu bukan semasa syuting tu, dia selepas balik tu. Okey, bila saya balik di rumah, saya dah hantar family semua pergi balik kampung untuk mama mentua. Sebab kita dah tahu dah malam-malam kita nak balik sini, budak-budak ada baby semua. Saya masuk rumah, saya pendek cerita, saya masuk rumah. Rumah saya ada dinding tau. Bila kita masuk jalan ada dinding, tembok. Belakang tembok ni dapur. Ada peti ais, ada dapur semua. Saya jalan ni, so saya tak nampak belah sini lah. Saya jalan, saya balik saya tunggu dah. Kami dah balik pukul 2 pagi. Tapi saya tunggu 3 jam kat studio tu bagi relax tu. 5:30 pagi baru saya sampai, dekat-dekat subuh. Saya jalan, saya dengar bunyi. Kotok. Aku tak ada share lah. Aku tak ada share lah. Aku tak ada mesti ikut macam ni. Okey, aku tak apa bunyi ni. Tak apa, aku pun tak tahu. Saya masih ingat, saya mengaji masa tu. Saya mengaji, saya jalan pergi ke dapur, saya mengaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengaji. Sampai dekat meja makan, saya tengok kiri. Apa benda yang duk bunyi tu kan? Apa yang saya nampak? Rumah saya ada peti ais. Peti ais yang 2 pintu. Peti ais pintu bawah tu, pintu dia bukan buka macam tu, pintu dia ditarik. Okey. Pintu tu terbuka luas. Pintu peti ais tu. So bila saya tengok pintu peti ais terbuka luas tu, saya kata, tapi saya tak fikir benda yang misteri lagi. Saya rasa mungkin lupa tutup. Okay. Saya keluar rumah tu tadi pukul 5 petang. Sekarang dah 5 pagi, 12 jam. Kalau pintu peti ais tu lupa tutup, tempoh dia 12 jam. Apa yang nak membuktikan benda tu baru buka atau lama buka? Saya tanya Aiman. Tak sejuk lah. Okey. So kalau 12 jam buka, sepatutnya dia dah sayang. Dah sayang lah. Okay, itu soalan saya. Saya kira okey, aku mungkin aku lupa tutup kot. Saya jalan pergi ke peti ais dengan harapan benda tu semua sayang. Saya jalan lah. Saya jalan pergi peti ais, saya tengok benda tu semua duk beku lagi. Harapan musnah. Maksudnya bunyi yang aku dengar dalam 2-3 minit sebelum kejadian tu ialah bunyi ada orang ataupun ada benda yang buka peti ais tu.
Ini betul-betul malam bila saya balik daripada rumah Tok Un, seorang bomoh Siam yang sangat Terkenal ke? bukan terkenal apa, rumah dia tu terkenal. Tok Un tu sendiri tinggalkan rumah dia. Dia pun tak mahu duduk. Tok Un sendiri tak duduk. Rumah dia dalam ladang kelapa sawit. Rumah dia memang heavy gila memang tengok. Oh, depan rumah dia ada satu pokok besar. Di pokok besar tu dililit dengan satu kering tulisan Cina. Oh, so rumah tu memang gila memang rumah dia. Tengok. Boleh tengoklah video tu, berboling juga. Berboling jangan takut. Bayar rumah tu bomoh tu tak mau duduk depa pergi masuk. Nak kata gila pun tak boleh ke. Berani pun tak boleh ke mana tu. Ya, ikut K.O.N. Ikut K.O.N. Kena dajal lah kita dah. Ikut K.O.N. Sampai balik kira tutup tu tak sabar dah. Tutup. Saya mengaji, saya pergi mandi semua, main subuh semua. Kemudian saya tidur tak ada apa. Malam kedua saya ingat dah tak ada apa. Tapi kebetulan saya masih tak boleh family saya masih duduk seorang. Petang tu saya bangun tidur, saya keluar pergi buat kerja semua. Saya balik malam pukul 3 pagi. Malam kedua ada lagi kejadian sebenarnya. Dia bagi part 2. Part 2. Okey. Malam kedua, tapi benda ni macam saya selalu terfikir benda ni bila saya balik rumah. Saya macam apa tu dia macam tu tau. Dia ada satu kerusi tau, saya dah kerusi tu kerusi budak warna pink, kerusi plastik, kerusi tu tinggi ni dah. Untuk budak-budak duduk. Saya nak buka pintu rumah, saya balik 2-3 pagi mungkin. Ada benda yang ganggu dah depan pintu. Saya buka, saya tengok apa dah. Kerusi pink tu ada betul-betul melekat di depan pintu. Dia macam blok pintu lah tu. Blok pintu. Padahal kerusi tu pada waktu siang saya keluar, kerusi tu ada di koridor jauh hujung kat sana. Sudah. Dan kalau pun saya terlupa, katalah saya pergi angkat kerusi tu main letak sini ke apa, macam mana kerusi tu bila kita dah keluar, kerusi tu boleh rapat ke pintu. Faham tak kan? Bila kita tutup pintu, okay, sepatutnya kalau kerusi nak ada situ pun kat sini lah, dia tak lah. Tu efek kami, abaikan. Rosak mat dia bah. Tak apa jalan. Sepatutnya dia macam tu tapi ni betul-betul rapat-rapat je ni. Nak buka, dia terpasang kena tolak kerusi tu. Siapa yang letak kerusi tu? Sedangkan rumah tu memang tak ada siapa untuk 2-3 hari. Kucing dah. Kucing tak ada. Saya tak suka kucing. Kucing suka saya. Saya tak boleh kucing. Kalau kata ada kucing, dia buat dia kata kucing pergi tolak ke apa lah. Ni kucing tak ada. Kucing tak ada. Anjing pun saya tak belah. Tapi kalau fikir logik memang tak mungkin lah. Tak mungkin. Itu gangguan 2 hari selepas rumah Tok Un. Tapi selepas tu tak ada apa dah. Tak ada apa dah lah. Tak ada apa. Tu pun bahaya kak. Tu kepada yang tiba-tiba teringin nak buat benda-benda ni, boleh buat. Tapi ambil safety precaution sikit lah. Ya, safety precaution. Tambah-tambah kalau macam kita ada baby kan. Saya pernah sekali anak saya ni macam dibaling bila saya balik. Anak saya baby masa tu, masa saya awal buat, anak saya baru umur 8 bulan lah. Saya balik daripada balik pulau. Malam tu seorang kru kami kena rasuk di balik pulau di Pasir Panjang. Pasir Panjang ke? Yang dekat Kem Bina Negara ke PLKN ujung tu? Pasir Panjang ke? Kem Bina Negara tu tau. Balik malam tu kru kami dia rasuk. So saya balik rumah pukul 3 pagi. Saya dah duduk. Dia orang tua-tua kata nak balik apa ke, duduk luar lah apa. Jangan masuk lagi lah. Jangan masuk lagi. Dia kata isap okok sebatang lah. Saya isap okok sekotak. Tunggu bagi masa, bukan sebatang, sekotak dia isap. Balik mai. Saya tak tahulah dibaling ke apa ke. Saya sampai rumah, anak saya menjerit, kau mah. Tidur dalam bilik, saya tak katil, dia tilam. Sepatutnya tak pernah jadi dalam bulan-bulan saya jaga dia. Dia kedudukan dia teralih ke almari bilik tu, faham tak? Macam mana dia boleh ada situ? Almari tu macam mana dia boleh situ? Dia bergerak sendiri tak mungkin lah. Saya time tu pun dia baru menerap ke apa, saya ingat. Macam mana pukul 3 pagi dia boleh ada situ? Macam dia dialihkan tau. Lepas tu start pada tu saya tak boleh. Saya kata kalau buat benda ni balik rumah ada budak memang tak boleh. Kau dah kacau kita apa? Dia kacau anak apa kan? Sebab dia macam ikut. Aku tak tahu dia ikut ke balik rumah ke. Wallahualam. Tapi tak jadi apa lah kan? Tak jadi apa. Alhamdulillah tak jadi apa. Pernah tak masa buat ni bini suruh berhenti ke apa ke? Bini yang mana tu? Nombor 2. Dia cakap kau, bukan saya. Tak pernah lagi lah. Dia okey lah, support. Okey support. Saya macam ni tengok pandai. Support. Buat apa pun abang buat lah bang. Jangan kahwin lain cukup. Tahu dia jawab apa? Tak janji. Tak janji. Kalau ada rezeki apakan daya. Ada sport yang teringin nak pergi tapi tak lepas pergi lagi tak? Ada. Antaranya yang paling teringin nak pergi tapi tak dapat pergi ialah Pulau Jerjak lah.
Pulau Jerejak dia ada satu hotspot yang sangat famous, bukan saja orang kita, orang luar negeri punya tim paranormal pun kalau mai ke Malaysia akan pergi ke Pulau Jerejak. Sebab Pulau Jerejak dia ada satu kawasan penjara ataupun tempat kuarantin kusta. Ya. Dan di belakang tu ada satu kubur Kristian. Di situ memang tempat yang dikatakan angker pada dulu sampai sekarang. Cubaan kami nak pergi ke Pulau Jerejak 4 kali. Tergagal. Sampai kan cubaan kami yang keempat, kami dah sampai di Pulau Jerejak, tapi tak boleh nak explore. Dia sebab orang tak bagi ke apa? Dia banyak halangan. Banyak halangan sebab kalau kita naik nak pergi bercuti di Pulau Jerejak, kita naik daripada JT tu, dia akan sampai di JT yang depan tau, sampai yang chalet tu. Betul. Kedudukan dia bukan di situ, dia di belakang pulau. Jadi untuk ke belakang tu, pihak resort pun tak bagi pi malam apa tu semua. Dia kata tu risiko, takut apa benda ni semua kan. Betul. So kalau kita nak pi, kami dah pi ikut yang trip yang sampai di depan ni. So nak jalan di belakang jauh. Memang jauh lah. Lagipun jauh dan mereka sendiri tak bagi sebab waktu dah petang nak dekat maghrib. So kalau kami nak pi, kena naik pada bot nelayan pada Queens Bay ni untuk pi ke belakang tu. Siapa yang tak pernah tengok Pulau Jerejak, hampa naik jambatan depan Queens Bay tu Pulau Jerejak. So daripada seberang kalau mai boleh nampak belakang dah lah. Tapi yang penjara tu tak nampak lah. Kena hiking masuk dalam baru nampak. Pak Aiman pernah pi? Pernah pi. Tapi lama dah lah pi time trip. Lama trip sekolah dulu. Siang. Sebab siang mereka memang akan buat trip hiking. Bukan hiking lah orang panggil apa tu? Jungle trekking sampai kat penjara belakang tu. So kita pergi siang tak seram lah kan? Nampak macam biasa apa benda tempat ni kan. Kita balik mai, baru bawa tour tu dia cerita. Tak kurang ajar. Masa pergi dia kata tempat ni best sempoi. Balik dia cerita macam-macam. Kalau memang tak boleh pi. Tak boleh pi. 4 kali kami cuba pi, tak boleh pi. So macam saya fed up lah. Halangan dia pun macam halangan tak logik punya halangan tau. Pada cubaan kali pertama tu benda-benda tak sepatutnya jadi. Benda ni problem so, macam mungkin saya anggap macam Tuhan pelihara tu tak mau bagi kami pergi mungkin dia lah. tak bagi pergi lah kot. So kita reda dengan takdir tu lah. Betul lah. Hak tu dalam Penang. Luar pada Penang banyak sebenarnya nak pergi. Kalau saya training nak pergi, saya nak pergi ke Siam lah, ke Bangkok, ke Chiang Rai. Sebab sana Bangkok tempat haunted dia memang lagi gila. Sampai ke di Thailand dia ada pulau, memang pulau tu dipanggil Pulau Hantu. Pulau tu hampir confirm je hantu punya. Dia ada. Tu bahaya balik. Depa punya dia cerita kan. Indonesia kan. Thailand memang teringin untuk pergi lah, untuk explore. Teringin. Kalau dalam Malaysia adalah ke Highland Tower ke Mimaland ke apa? Highland Tower tak pernah. Kami banyak utara lah. Semua tak pergi. Kemarin dulu saya baru balik pada Amber Court, Genting Highland. Okey, Amber Court tapi masuk, tapi tak dibenarkan syuting, tak dibenarkan apa. Depa tak bagi. Depa tak bagi dan kami pun tak bermalam di situ sebab dia dah penuh dia punya cuti mungkin tak boleh. So next time Amber Court dan next song yang saya akan pergi Amber Court. Saya akan book tidur bermalam satu malam di situ dan kita akan explore. Amber Court banyak cerita terutamanya di kawasan parking dia. Sebab boleh kata 10 orang pergi, 8 orang balik mai cerita ada gangguan. Betul. Tu kalau mimpi ni wajib rakam. Wajib rakam. Kalau kita bermalam okeylah sebab kita nak rakam sendiri dia tak bagi. Tak bagi kalau bermalam boleh curi-curi lah. Kita keluar nak pergi cari makan, bawa kamera cari apa. Tapi ada saya tengok satu video. Video mana tak ingat lah. Dia ada penampakan sikit lah kat ujung tu. Prince Smith lah. Bukan Prince Smith, Abu punya video. Tapi buat dengan siapa? Saya punya ni di Taiping mungkin. Itu di Casuarina Inn. Casuarina Inn nak nampak. Tapi itulah kadang bagi pendapat saya lah, benda ni macam gangguan ni dia ada macam-macam. Satu macam saya kata tadi pada bau yang tak sepatutnya ada kat situ tiba-tiba ada. Pernah tak tuan-tuan terjadi sedang duduk relax tiba-tiba ada satu bau wangi yang terlampau wangi ataupun busuk yang terlampau busuk yang kita tak tahu punca tu daripada mana dan benda tu sangat cepat kan. Itu mungkin gangguan lah itu dan energi kita rasa sentuhan macam tadi kita cerita ditepuk mungkin ataupun rasukan satu gangguan ataupun penampakan lah. Okey, itu yang katanya yang paling heavy adalah penampakan lah kita nampak. Tapi bagi saya tak semestinya penampakan tu lebih seram daripada sentuhan ataupun kan. So seram ni dia boleh subjektif lah. Walaupun ada penampakan di Taiping tu, tapi kalau nak compare dengan yang saya pergi di rumah mayat sekali tadi itu lebih. Rumah mayat tu lagi dahsyat lah. Lagi dahsyat dia punya aura tu. Sebab Taiping tu mungkin dia dia buat apa ni mungkin macam tu lah, dia tak ada niat nak mai kat kita. Kalau yang masuk rumah mayat tu rasa macam
Nampak ni aku nak kena pi ni. Dia pegang macam tu kan. So bila kita nak pergi orang banyak tu sekali. Ya sayang. Ya panggil kau sayang. Kami insya-Allah kami punya kru macam beritahu hari tu lah. Kita ada seorang editor dia penakut gila. Kalau orang berani pi, tak syok. Kita hantar penakut dia pi. Betul. Kita akan buat satu segmen, mungkin sekali dengan Leparpo ke siapa-siapa, kita akan set satu masa hantar dia pi. Uji nyali. Uji nyali. Yang ni lah 10k aku pi. bagi 10k dia cakap 10k subscriber dia pi. Kita akan buat set satu tempat cantik. Motak dia kat rumah mayat tu. Rumah mayat tu kita ada pi. Okey. Ramai okey. Ramai ada seorang. Ramai pergi apa? Tu bukan makan kenduri. Okeylah. Kita punya scene kat Malaysia lah nak kata start pada tahun lepas sampai tahun ni macam ramai sangat orang duk pergi buat cari hantu, ada yang nak pergi tempat-tempat seram. Ada pandangan ke nasihat ke apa? Bagi saya ni satu benda yang sihat lah. Sihat, Benda yang sihat. Sebab bagi satu konten untuk channel YouTube ataupun social media, genre ni banyak kan, food review ke, paranormal ke, ataupun magic ke, ataupun review produk dan sebagainya, drama apa kan. Kalau satu genre tu dimonopoli oleh satu dua channel yang besar, benda tu tak sihat, Tak fun. tak fun dah. Dia tak ada kepelbagaian kan. Contoh lah ni macam food review sendirilah. Kalau dulu mungkin apa pun alhamdulillah antara yang awal lah. Tapi lah ni banyak yang buat lah. So benda ni menarik lah. Audience pun ada choice dan kita pun boleh di satu tempat. Contoh kita balik pada topik paranormal ni. Contoh Amber Court. Kalau dia 2-3 tim yang besar ni saja yang buat, kita akan dapat 2-3 sumber sajalah. Betul. Tapi kalau ada 30-40 tim paranormal yang pergi situ, so kita boleh nampak dari sudut-sudut yang berbeza dah. Ya, Dia ni pergi cara dia, ini pergi cara dia kan. Kalau Aiman tengok di Facebook, ada satu grup live paranormal seluruh Malaysia. Ada join tak grup tu? Belum lagi lah. Kena Macam join grup. join? Kalau join grup tu tiap-tiap malam lebih, saya rasa 5 ke 10 tim yang akan buat live setiap malam. Tiap malam. Setiap malam dia akan share dalam grup tu. Banyak, sebenarnya banyak. Sekarang semakin hari semakin banyak. Tambah-tambah daripada KL dengan Johor punya tim banyak gila. Banyak gila. Dan benda tu bagi aku sihat. Sihat dan menyeronokkan lah. Sebab setiap tim ni dia ada dia punya trademark cara dia sendiri. Ada yang solo hunting, ada yang team. Dia lagi bagus lah kita compare kalau anak budak-budak muda duk buat kan, daripada depa duk pisah dadah ke apa, baik buat benda ni. Betul. Sama juga. Betul. Dia sihat tak sihat. Okay, kalau girlfriend ke bini ke mak-mak tu support sikit. Support sikit lah. Sebab kalau kita compare konten YouTube kita dengan Indonesia, kalau Aiman sendiri tahu. Tengok Indonesia macam mana depa punya kepesatan lah dalam dunia YouTube ni kan. Channel depa, view depa kan. Satu support. Mungkin depa ramai lah. Dan depa banyak buat dah. So kita kena macam tu lah. Kena macam tu. Kena kalau ada idea, ada konten nak buat, just shoot buat je kan. Kalau nak compare kita dengan depa, kita 10, depa mungkin 1000 orang buat. Betul. Hak tu kira benda sihat. Okey. Betul. So kita punya penonton-penonton kat belakang 20 orang kat belakang, ada apa-apa soalan? Nampak punya sembang belah seorang kat belakang ni bro. Ada soalan nak tanya? Apa soalan? Okey, nak tanya lah, kita lari sikit daripada yang paranormal ni. Nak back to dulu tak? Review makanan lah. Tadi Aiman ada tanya kat mana nak pergi buat paranormal juga. Saya pula, kat mana yang abang Abu rasa nak pergi buat review makan, tak dapat. Ni bonus. Kalau di Semenanjung ni kita dah pergi banyak tempat alhamdulillah. Di Sabah Sarawak kita tak pernah pergi. Tak pernah sampai lagi. Kita food review yang kita pernah buat di Semenanjung, semua negeri kita dah buat alhamdulillah. Di Thailand ada 3-4 tempat. Di Saudi ada banyak tempat. Saudi dah, tu dia. Saudi di Madinah, di Mekah, di Jeddah kita dah buat kan. So saya teringin nak pergi di Sabah ha. Sabah Sarawak punya traditional punya food, pergi makan ulat sagu dia benda tu semua kan. So benda tu banyak benda ulat sagu juga nak makan. Belum sampai lagi. Tapi kira tahap international lah food review lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tunggu paranormal pula. Bangkok. Paranormal nak buat apa? Pon. Itu tak, orang Malaysia ada buat tapi kualiti tak cantik. Lepas ni kalau dia buat cantik, dah rated by Abu Mamu. Kami tak cut tau. Cut je, jangan tak cut. Bahaya weh. Ada. Okey. So ada ni apa-apa kata-kata akhir? Kata-kata akhir, terima kasihlah kepada Warehouse Production. Semoga maju jaya dan kepada
kawan-kawan lain yang ingin mencuburi dunia YouTube dan dunia Facebook ni, teruskan berkarya pada anak-anak muda. Sebab macam topik yang terakhir kita bincang tadi Aiman, saya tengok sekarang banyak anak muda yang try nak buat benda ni kan. Kan, memang bagi saya benda tu meriah dan bagus. Dan orang kata apa, kadang banyak saya di IG banyak orang tanya tau, ini soalan ni macam, saya nak buat channel YouTube macam mana, saya nak ni macam mana, alat apa yang saya pakai kan. Bagi saya alat ialah nombor 2. Yang first ialah content. Alat ada, just handphone pun dah boleh buat kerja sekarang. Handphone boleh shoot, handphone boleh ada lampu, handphone pun boleh edit, handphone pun publish melalui handphone semua kan. Tak semestinya ada alat-alat yang canggih kan. Konten nombor 1. Konten nombor 1. Sebab kalau balik pada paranormal lagi mudah sebenarnya. Paranormal yang tim paranormal yang view dia tinggi, kalau kita tengok contoh kita ambil Solo Ambush dengan PNU, dia tak bawa kamera pun, just handphone, dan dia tidak edit apa pun kan. So alat bukan alasan kan, tapi konten dia bagus, dia dapat view atau ribu setiap kali live kan. Ya, nombor 1 sini ya. Nombor 2 ni phone, kamera. Dalam 2 tu lah. Konten ya. Terima kasih banyak Abu. Baik, sebab sama-sama. sudi mai, kami ni channel kecil tapi Abu sanggup mai sini. Terima kasih banyak. Ya. Jangan lupa share, subscribe lah Parpo. Ya. Tengok Nina Bobo banyak-banyak. Follow IG Abu Mamu. Follow IG Abu Mamu. Boleh buat review banyak-banyak lagi. Yes. Alright, terima kasih banyak. IG dan juga Tumblr saya, okey. Yang tu apa jangan cut. Tu duk tengok apa lagi, habis dah. Tapi sebelum belah tu ingat kan, jangan lupa tekan button subscribe kat bawah tu. Nampak lonceng sebelah tu pun tekan juga, okey. Jangan lupa like, share, lepas tu like Facebook page kami, like YouTube channel kami, share banyak-banyak bagi kami famous.